Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan komitmen negara dalam menangani perubahan iklim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Kebangsaan Emiria Arab Bersatu dan Hari Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan komitmen negara dalam menangani perubahan iklim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri first part of the high-level segment bagi ketua-ketua negara dan kerajaan di the 28th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28 yang berlangsung di Expo City Dubai. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat menghadiri sesi pembukaan World Climate Action Summit. Keberangkatan baginda di Al-Wasal Dome dialu-alukan oleh His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiria Arab Bersatu dan pemimpin Abu Dhabi, dan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Baginda bersama ketua-ketua negara dan kerajaan yang lainnya beredar bagi sesi bergambar ramai sebelum menghadiri sesi pembukaan World Climate Action Summit di Al-Waha Theatre. Baginda berangkat ke plenary Al-Khairat bagi menghadiri high-level segment bagi ketua-ketua negara dan kerajaan COP28. Dalam titah, baginda menyeru negara-negara maju untuk menunaikan komitmen yang lalu untuk menangani impak perubahan iklim. Your Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, it is my pleasure to welcome His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Sultan of Brunei. Your Majesty, you have the floor. Climate change has emerged as our generation's most urgent challenge, threatening our existence. Unfortunately, initial results from the first global stocktake have revealed that we are not on track to limit Gulf's temperature rise not beyond 1.5 degrees Celsius and to prevent a global disaster. Despite accounting for a mere 0.017% of global emissions, Brunei Darussalam takes serious heed to this call for action. We are committed to balancing national development and environmental protection while pursuing sustainable growth
for our economy. Through our climate change policy, we are actively diversifying our energy mix by persisting our renewable. Collaborating with all stakeholders, including youth and the private sector, we are on track to achieve a 20% reduction in emission by 2030, as outlined in our NDC, paving the way to achieving net zero by 2050. 2 years ago, Brunei Darussalam took the lead in elevating a climate action at the regional level. This is why we will be hosting the ASEAN Center for Climate Change. It will facilitate enhanced climate change mitigation and adaptation efforts across Southeast Asia through research, analysis, data exchange, and policy recommendations. Therefore, we welcome support and cooperation from all interested member states and international organizations to make this center meaningfully contribute regionally and to our global efforts. Thank you. Terdahulu ucapan alu-aluan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sultan Ahmad Al-Jaber, Presiden COP28 UAE Special Envoy for Climate Change dan Minister of Industry and Advanced Technology, Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Dennis Francis, Presiden Perhimpunan Agung PBB dan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiriah Arab Bersatu, dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri Emiriah Arab Bersatu, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiriah Arab Bersatu bersempena Hari Kebangsaan yang ke-52 Emiriah Arab Bersatu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Sonise Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-48. Simposium HIV/AIDS antara aktiviti yang diungkayahkan Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu HIV dan pengesanannya. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Program Munajat dan Taubat Senegara merupakan antara acara utama dalam Majlis Ilmu 2023. Program tersebut diadakan serentak di masjid-masjid utama di ke-44 daerah.
Daerah Belait acara diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, daerah Tutong di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong dan daerah Temburong di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Di daerah Brunei dan Muara, program berlangsung di Jami Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara pengisian program sembahyang sunat taubat berjemaah dan doa munajat serta tazkirah. Ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai situasi kemanusiaan di Gaza serta sebagai sebahagian daripada usaha bagi menyokong kutipan tabung bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin di Gaza, Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam semalam mengadakan majlis malam amal. Majlis berlangsung di Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jurudong. Pelancaran jualan bunga ros untuk Palestin disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan sesi perkongsian mengenai sejarah dan situasi Palestin daripada Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke Negara Brunei Darussalam, dan Profesor Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Haji Muda, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Hasil daripada jualan tersebut akan disalurkan ke tabung berkenaan. Kementerian Kesihatan komited dan akan terus berusaha dalam memastikan negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang dinyatakan dalam ASEAN Declaration of Commitment on HIV and AIDS, Fast Tracking and Sustaining HIV and AIDS Responses to End the AIDS Epidemic by 2030. Selaras dengan sasaran tersebut, individu-individu yang berisiko tinggi dan dijangkiti HIV boleh mendapat perkhidmatan yang berkualiti dan saksama tanpa diskriminasi atau stigma. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut pagi tadi semasa simposium HIV/AIDS bagi pemimpin akar umbi. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, kerahsiaan bagi mereka yang tampil ke hadapan untuk membuat ujian HIV adalah asas utama dalam perkhidmatan perubatan di negara ini, dan ia turut didokong oleh perundangan yang sedia ada bagi melindungi kerahsiaan bagi pesakit-pesakit HIV. Individu yang terkesan oleh HIV ataupun AIDS akan dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan perkhidmatan yang telah disediakan tanpa menghiraukan risiko diskriminasi atau stigma, serta dengan confidentiality terpelihara, dan tampil untuk mendapatkan ujian awal bagi membolehkan rawatan diberikan secara cepat mungkin dan seterusnya meningkatkan peluang untuk terus menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Diadakan di Kementerian Kesihatan, simposium diisikan dengan taklimat mengenai HIV dan AIDS melalui beberapa perspektif. Simposium menyasarkan pemimpin akar umbi dihadiri oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, pegawai-pegawai daerah, penghulu, ketua kampung dan pemimpin-pemimpin persatuan bukan kerajaan. Dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Majlis AIDS Brunei Darussalam, simposium diadakan sempena Hari AIDS Sedunia yang bertema biar masyarakat memimpin.
Kedutaan Diraja Thailand mengadakan majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Thailand. Acara berlangsung di Kedutaan Thailand di negara ini. Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini menjelaskan, pada Oktober lalu Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengadakan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam dan menyaksikan beberapa perjanjian yang membuahkan hasil melibatkan kerjasama dalam tenaga, keselamatan makanan, pertanian, perikanan, pendidikan, pelancongan dan kesihatan. Sepuluh peserta bertanding bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan menambang syair sejarah Brunei 2023 pagi tadi. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. Pertandingan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Awang Muhammad Saiful Amin bin Rosli memenangi tempat pertama bagi kategori lelaki, manakala Dayang Halimatus Rabiatul Saidah binti Huzaimi memenangi bagi kategori perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan yang diadakan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ini antara lain bertujuan memberi pendedahan mengenai karya syair sejarah yang dihasilkan oleh penulis-penulis syair negara. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di permulaan monsun timur laut dan dijangka akan berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2024. Bulan Disember 2023 dan Januari 2024 yang juga dikenali sebagai musim tengkujuh adalah bulan-bulan yang lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang banyak dan merekodkan bilangan hari-hari berhujan tertinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Keadaan cuaca aktif diramalkan berterusan sehingga hari Khamis 7 Disember dengan hujan lebat berpetir sekali skala berlaku. Kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit ke sederhana sehingga 1.5 meter. Para pelatih kursus kulinari patisserie sesi 2023 Pusat Pembangunan Belia menerusi projek akhir mereka memberi sumbangan beberapa makanan kepada 18 orang ahli persatuan sindrom Down Able. Penyerahan sumbangan diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan, Kampung Anggrek Desa. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Diungkayahkan bersempena kempen Hari Bertindak 2023. Aktiviti tersebut juga selaras dengan hasrat Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk melahirkan barisan belia yang prihatin dan empati terhadap keperluan golongan sindrom Down. Hampir 1,000 ahli pengakap dari dalam dan luar negara menyertai Jambori Nasional Brunei Darussalam ke-5. Pelbagai persiapan giat dijalankan bagi kelancaran Jambori selama 6 hari bermula hari ini sehingga Khamis depan di kawasan tapak perkemahan Bukit Bendera, daerah Tutong. Penganjuran Jambori ke-5 adalah bagi memperingati 90 tahun pergerakan pengakap di negara Brunei Darussalam. Jambori kali ini melibatkan para peserta daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.
Di antara tujuan Jambore adalah untuk meningkatkan dan menggalakkan interaksi dalam kalangan pengakap selain memupuk dan menyemai persahabatan serta kerjasama. Kami berharap kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan Jambore Nasional Brunei ke-5 ini untuk dapat menambah ilmu dan pengetahuan, terutama tentang keragaman budaya, lalu juga kekhasan yang ada di Brunei ini. Pastinya nanti akan berguna dalam kehidupan dia di masa akan datang. Kita mengharapkan sesuatu yang unacceptable. Maksudnya sesuatu yang lebih menarik daripada jambore-jambore yang telah biasa kita ikuti di tempat-tempat yang lain sebelum inilah. Jadi anak-anak pengakap yang kita bawa ini semuanya mengharapkan sesuatu yang baru yang untuk mereka pelajarilah daripada jambore kali ini. Tahun ni ada World Jambore dengan Brunei Jambore saja. Jadi siapa tak dapat pergi World Jambore tu, diorang pergi ke Brunei Jambore ni. Jadi mereka dapat melihat pengakap negara lain dan mengumpul pengalaman unik Jambore. Pada Jambore kali ini, pelbagai kegiatan disusun meliputi 6 tema utama, antaranya kemahiran kepengakapan, kebudayaan dan permainan serta matlamat pembangunan mampan. Pengalaman yang saya ingin cari ialah seperti membuat rakan baru dengan negara luar dan mempelajari ilmu bahasa mereka dan bekerjasama dengan orang luar. Saya ingin menimba ilmu pengangkap dari segi kepimpinan dan tidak secara langsung dapat berdikari melalui Jambore yang diadakan. Saya ingin mencari pengalaman, cari kawan-kawan baru, pengalaman macam mana rasanya bila kita duduk dalam kemah, and saya nak rasa macam mana kita bekerjasama, sama-sama mendirikan kemah, macam bekerjasama satu sama lain lah. Untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan sifat kepimpinan yang baru untuk saya mendapatkan pangkat ataupun lencana yang lebih ke peringkat yang lebih tinggi lah. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Brunei Puja dan Akademi Puja Sdn Bhd dengan kerjasama Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi menganjurkan seminar seni bina universal bagi masyarakat dalam penggunaan semula yang bersesuaian. Seminar diadakan di UTB. Seminar antara lain menyentuh mengenai cabaran bidang arkitek ketika ini, antaranya perubahan iklim dan pembangunan luar bandar. Juga ditekankan termasuk konsep reka bentuk inklusif yang menumpukan kepada persekitaran yang boleh diakses oleh semua individu. Seminar disertai oleh lebih 100 orang yang diharap dapat mempersiap profesional masa depan kejuruteraan seni bina di negara ini. Seperti lazimnya, bulan Disember menjadi pilihan umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah umrah. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali apabila ramai yang mengambil kesempatan cuti persekolahan akhir tahun ini untuk mengerjakan ibadah umrah. Pagi tadi, hampir 200 jemaah umrah berlepas ke Tanah Suci. Jemaah umrah tersebut mengikuti pakej Darussalam Holdings, Al-Hijrah Travel Tour Sdn Bhd, Continental Yachting Sdn Bhd dan Strait Central Agencies Sdn Bhd. Dalam memastikan kelancaran ibadah umrah, agensi-agensi berkenaan menyusun atur pelbagai aktiviti sepanjang berada di Tanah Suci, termasuk menyampaikan ceramah dan menziarahi tempat bersejarah di Kota Mekah dan Madinah. Kami memilih selama macam 13 hari, artinya di sana dapat kita ni kan bertenang-tenang beribadah. Anak-anak saya ada yang 2 orang belum pernah umrah ni kan, saya pun macam terbuka hati membawa dorang untuk beribadat di sana. Kami mengambil peluang untuk mengerjakan umrah pada musim sejuk, dan ini masa cuti senang membawa anak-anak untuk mengerjakan umrah bersama-sama. Pihak berkuasa petroleum negara Brunei Darussalam, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB bersama Heng Yi Industri Sdn Bhd mengumumkan pelancaran projek petrokimia fasa 2 Heng Yi yang melepasi skala pelaburan fasa 1.
Projek Fasa 2 selaras dengan Wawasan Brunei 2035 dan matlamat Pelan Pembangunan Ekonomi memacu pertumbuhan ekonomi dan memupuk peluang pekerjaan. Komitmen Hengi kepada negara melangkaui pengeluaran petrokimia mewujudkan ekosistem peluang perniagaan untuk perusahaan tempatan. Kejayaan itu dapat dilihat semasa operasi Fasa 1 yang menjadi bukti potensi kerjasama yang berkembang pesat dengan 15 syarikat tempatan menyediakan perkhidmatan sebagai kontraktor utama semasa operasi dan pemulihan Fasa 1. Semasa Fasa 2 berlangsung, Hengi menjangkakan peluang perniagaan tambahan kepada penduduk tempatan. Penggunaan pas-pas kerja tidak mengikut tujuan asal untuk masuk dan berada di negara Brunei Darussalam menjadi satu kesalahan. Peringatan tersebut dibuat berikutan penahanan 2 warga negara asing semasa operasi sakat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait dan Bandar Seri Begawan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di 2 tempat berasingan. Semasa operasi di sebuah kedai peralatan kereta di daerah Belait, seorang warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial. Sementara pemeriksaan di kawasan letak kereta di salah sebuah bangunan kedai di Gadong membawa kepada penahanan seorang warga negara asing yang menggunakan pas lawatan didapati melakukan aktiviti berjual. Persatuan Karate Shitoruyu Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Persatuan Karate Negara Brunei Darussalam, Jabatan Belia dan Sukan serta Lembaga Pelancongan Brunei menganjurkan kejohanan terbuka Shitokai Brunei kedua diadakan sempena Pesta Disember Brunei 2023. Kejohanan selama 3 hari itu berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Kejohanan dirasmikan oleh Dayang Zainab binti Haji Morashidi, Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan. Seramai 200 orang menyertai kejohanan terbuka Shitokai Brunei kedua yang terdiri dari 4 buah negara iaitu Tuan Rumah Negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Filipina dan Republik India. Diadakan untuk memperkenalkan sukan seni mempertahankan diri. Kejohanan juga diharap dapat mempromosikan pelancongan di negara ini. Sekolah Antarabangsa Brunei ISB muncul juara dalam kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE Airborne 2023 bagi kategori wanita selepas berjaya menewaskan sekolah Chunghua Bandar Seri Begawan dalam perlawanan akhir semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Terdahulu menyaksikan perlawanan untuk merebut tempat ketiga yang menyaksikan sekolah Chunghua Kuala Belait menang 35-26 ke atas Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isri. Dalam perlawanan akhir, ISB Jersey Biru menang 69-23 ke atas Sekolah Chunghua Bandar Seri Begawan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Justin Hong Ping Kiong, Pengurus AM Airborne Sherwood Protective Apparel Brunei Sundaran Berhad. Bola sepak Piala Singapura 2023. Pasukan Brunei DPMM akan menentang Hougang United petang esok. Perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Jalan Besar itu akan bermula pukul 5.50 petang, manakala di Our Tampines Hub, Tampines Rover akan bertemu Sailors pada waktu yang sama.